Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada Puan Rohadiana binti Nasruddin. Nama saya Nur Farida Tuliana binti Muhammad Rizal. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pembentangan latihan industri sesi Disember 2019 di syarikat Emco Teknologi Malaysia Sdn Bhd. Baiklah, sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin menceritakan serba sedikit tentang sejarah penubuhan syarikat Emco Teknologi Malaysia Sdn Bhd. Emco Teknologi Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1968 oleh James J. Kim sebagai pengerusi eksekutif. Perkataan Emco merujuk kepada Amerika dan Korea. Emco adalah salah satu peneraju dunia dalam industri teknologi pembungkusan, elektrik mikro dan penyediaan bahan-bahan terbesar sistem mikro elektromekanik iaitu MEMS dan sensor. Emco juga menyediakan teknologi pembungkusan MEMS dan menawarkan pelbagai kepakaran model dan kepakaran untuk melengkapkan pembuatan nilai yang tinggi. Dengan itu, kombinasi ini adalah salah satu kedudukan yang unik di Emco untuk membantu pelanggan dengan cepat melalui fasa pembangunan dan ke HBM dengan aplikasi yang baru. Kini, Emco mempunyai MEMS dan pembuatan sensor di kilang-kilang seperti di negara Korea, Taiwan dan Filipina. Sejak itu, syarikat itu telah berkembang menjadikan pekerja melebihi 21,000 pekerja di seluruh dunia dengan pasukan pengurusan yang mempunyai pengalaman dan penglibatan yang profesional dalam industri ini. Selain itu, Emco juga menjadikan sumber utama luar untuk pembungkusan dan ujian pemasangan IC iaitu Integrated Circuit. Kemudian, Emco juga mempunyai rakan kongsi perkilangan strategik untuk lebih daripada 300 dunia yang mengetuai pengeluar peralatan asli iaitu OEM, syarikat semikonduktor dan elektronik. Operasi Emco merangkumi lebih dari 6 juta kaki persegi di ruang lantai dengan kemudahan pengeluaran, pusat pengembangan produk, pejabat penjualan dan sokongan yang terletak di wilayah pembuatan elektronik utama di Asia, Eropah dan Amerika Syarikat. Sejak itu, teknologi maju dengan lebih pantas dan pelanggan mula membeli produk yang dihasilkan di Emco. Emco turut bersedia untuk mengetuai penilaian teknologi pembungkusan baru itu dengan salah satu pasukan research and development iaitu R&D terkuat dalam industri untuk menghasilkan produk. Teknologi ini memberi tumpuan kepada usaha reka bentuk dan pembangunan pada teknologi baru yang akan memajukan lagi nilai pembungkusan dan membawa kepada penyelesaian sesuatu produk. Teknologi ini termasuklah teknologi silikon melalui TSV, melalui model via iaitu TMV, sistem dalam pembungkusan SIP dan penyelesaian 3D seperti stok dan bungkusan. Silikon, maafkan saya. Baiklah, saya akan menerangkan tentang latar belakang syarikat Emco pada slide yang pertama. Baiklah, Emco Teknologi Malaysia Sdn Bhd dahulunya dikenali sebagai Toshiba Electronic Malaysia iaitu TEM. TEM telah dilancarkan pada 10 September 1973 dengan tanah sekitar 108,000 kaki persegi. Pada tahun 1993 hingga 2002, lokasi pembuatan ATM disahkan kepada Piawaian Industri Rakan Kongsi TS 16949, ISO 9001, ISO 9002, OHSAS 18001, ISO 14001 dan Sony Green Standard untuk menyediakan pelanggan dengan produk-produk berkualiti tinggi yang boleh dipercayai teguh. Pada tahun 2003, Toshiba mempunyai perkongsian projek hijau iaitu Green bersama syarikat Sony. Pada tahun 2008, TEM telah menjalani pengeluaran secara besar-besaran untuk penjualan otomotif di Jepun. Kemudian pada tahun 2010, TEM telah mendapat pengiktirafan TS 16949. Baiklah, pada Julai 2013, Toshiba Electronic Malaysia telah diambil alih oleh syarikat Emco Teknologi Malaysia Sdn Bhd iaitu Amerika Korea. Pada tahun 2013, Toshiba Electronic Malaysia menyerahkan pengurusannya kepada Emco Teknologi Malaysia yang terletak di KM 15, Jalan Kelang Banting, Teluk Panima Garang 42507, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan. Oleh sebab pengurusan sebelumnya, TEM mempunyai pengalaman diskrit kuasa lebih dari 40 tahun, ATM meneruskan warisan untuk mengekalkan syarikat semikonduktor Power Discrete
dengan lebih baik dengan perkhidmatan pembungkusan dan ujian berkualiti tinggi yang cepat. ATM adalah pusat diskrit kuasa AMCO dan lantai pembuatan adalah Certified Automotive Japan HVM. Baiklah, pada September 2014, AMCO telah memulakan pengeluaran dengan pelanggan selain daripada Toshiba. Kemudian pada tahun 2016, AMCO telah memperkenalkan pakej produk PQFN. Pada tahun 2017 pula, AMCO telah memperkenalkan produk SOIC. Pada tahun 2018, AMCO telah memulakan pengeluaran untuk pakej dan produk PSMC dan TOL. Antara produk yang ditawarkan oleh ATM adalah yang pertama, T0220 Full Pack. Yang kedua, SOXFL iaitu LFPAK 56 Power Flat dan T-Dison. Yang ketiga, Tison XFL iaitu LFPAK 3.3 Power Flat dan Power Pack. Yang keempat, SOD 123FL. Yang kelima, SOD 12XFL. Yang keenam, SOD 323FL. Dan yang terakhir, Wafer Probe and Test. Baiklah, untuk slide yang kedua, saya telah meletakkan cawangan satu gambar, iaitu rajah yang menunjukkan cawangan syarikat AMCO yang terletak di seluruh dunia. Terdapat 7 negara yang mempunyai syarikat semikonduktor AMCO Technology, iaitu di Korea, Portugal, Jepun, Filipina, Shanghai, China, Taiwan dan Malaysia. Di Malaysia, AMCO Technology Malaysia hanya boleh membuat produk semikonduktor, pengujian produk dan proses pembungkusan. Baiklah, seterusnya pada slide yang ketiga, gambar ini adalah pelan lokasi AMCO Technology Malaysia Sdn Bhd yang terletak di daerah Kuala Langat. Puan boleh tengok ada 3 gambar yang saya pamerkan, yang pertama, kedua dan yang ketiga. Baiklah, ini adalah slide yang keempat. Ini adalah carta organisasi jabatan saya, iaitu RD&NPI, iaitu Research and Development New Product Introduction. Baiklah, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis proses di jabatan saya. Baiklah, jabatan saya terdapat 4 jenis proses. Yang pertama adalah proses platform and design. Baiklah, proses ini adalah untuk mencipta dan mereka desain tentang sesuatu package. Yang kedua pula adalah proses project management. Di dalam proses ini adalah untuk membuat sampel terhadap sesuatu package untuk diuji dan dikenal pasti sama ada boleh diteruskan penghasilan ataupun tidak. Sampel ini adalah sangat penting untuk dilakukan sebelum menghasilkan produk dan package kepada pelanggan. Baiklah, saya telah diletakkan di bawah jabatan ini, dan saya telah diletakkan di bawah jabatan RD&NPI di bawah project management, iaitu tugas saya adalah membuat sampel terhadap sesuatu produk sebelum penghasilan produk tersebut. Okey, yang ketiga adalah proses development. Proses development ini adalah satu kumpulan yang membuat dan menjalankan proses penghasilan produk. Dalam kumpulan ini terdapat pelbagai proses, iaitu proses PDA, vacuum reflow, wire bond, plasma, sorbing dan molding. Keempat pula adalah proses test engineering. Proses test engineering ini adalah untuk pengujian terhadap sesuatu package ataupun produk. Proses ini adalah sangat penting kerana AMCO di Malaysia ini menyediakan proses pengujian terhadap semua package sebelum dihantar kepada pelanggan. Okey, di antara empat proses di dalam jabatan RD&NPI, saya telah diletakkan sebagai student practical di bawah project management, iaitu untuk membuat sampel sebelum penghasilan sesuatu produk. Saya telah ditugaskan untuk mempelajari dan
membuat sampel mengikut engineer yang telah ditugaskan untuk mengajar saya. Baiklah, saya juga ingin menerangkan tentang jenis-jenis package yang dihasilkan di MCOR. Yang pertama, TOOL, iaitu TOOL. Yang kedua, DSOXFL. Yang ketiga, SOXFL. Yang keempat, TSON, TSON-XFL. Yang kelima, SOD123FL. Yang keenam, SOD12XFL. Dan yang ketujuh adalah PSMC. Ketujuh produk ini mempunyai jenis nama yang tersendiri. Okey, baiklah. Saya juga ingin menerangkan tentang perbezaan antara integrated circuit dan discrete device. Integrated circuit iaitu IC. IC adalah satu produk yang mempunyai banyak kaki dan lead frame, ataupun mempunyai banyak pin pada bahagian lead frame. Dan IC juga terdapat fungsi-fungsi yang tersendiri bagi setiap jenis pin dan jenis kaki. Untuk discrete device pula, discrete device terdapat dua kaki sahaja, iaitu anode dan cathode, yang dikenali sebagai positif dan juga negatif. Di syarikat MCOR ini, kedua-dua produk, iaitu integrated circuit dan discrete device, telah dihasilkan untuk mengikut permintaan pelanggan. Baiklah, saya akan menerangkan tentang aliran proses pemasangan produk. Baiklah, untuk aliran proses yang pertama, iaitu proses sewing proses, iaitu proses pemotongan. Proses ini adalah proses yang pertama, jadi ianya sangat penting kerana tanpa proses ini semua produk tidak akan terhasil. Okey, yang pertama adalah proses pemotongan. Pemotongan ini adalah satu proses di mana kita akan memotong die yang terdapat di dalam wafer. Wafer tu adalah satu bentuk bulatan yang mempunyai beribu-ribu die di dalam wafer tersebut. Baiklah, untuk produk yang kecil seperti produk TSON, wafer dia adalah kecil berbanding produk SOX yang mempunyai wafer dia besar. Kebesaran wafer dan saiz wafer mengikut kepada package tersebut. Sebagai contoh, produk package TSON lebih kecil daripada SOXFL, jadinya wafer dia lebih kecil berbanding dengan wafer SOXFL. Jadi untuk proses ini, kita akan memotong die yang terdapat di dalam wafer tersebut untuk diletakkan ke dalam bit frame nanti. Okey, ini adalah proses yang pertama. Proses yang kedua adalah pemasangan die, iaitu die attach. Okey, pemasangan die ini adalah satu proses di mana selepas kita memotong die di dalam wafer, kita akan meletakkan die tersebut di dalam bit frame. Bit frame tu pula adalah satu frame, iaitu mempunyai satu frame yang mempunyai beratus-ratus macam device, tetapi device yang belum siap. Sebagai contoh, satu frame mempunyai 560 bit frame. Okey, frame ini juga mengikut kepada produk tersebut. Sebagai contoh, produk TSON lebih kecil daripada SOXFL, jadi frame dia akan lebih kecil berbanding dengan SOXFL. Jadinya semasa proses pemasangan die attach ini, pemasangan die tersebut yang telah dipotong pada proses yang pertama akan diletakkan di dalam bit frame menggunakan mesin die attach.
Die tersebut akan diletakkan di dalam bit frame. Mesin akan mengambil setiap satu device dan akan diletakkan di dalam bit frame. Baiklah, untuk proses yang ketiga adalah proses penyambungan wire yang dikenali sebagai proses bonding. Proses penyambungan wire adalah satu proses untuk menyambungkan kaki ataupun lead frame daripada die kepada kaki bit frame. Okey, penyambungan wire ini adalah penyambungan wire. Untuk proses penyambungan wire, kita ada 3 jenis wire yang digunakan untuk menyambungkan device tersebut. Tetapi satu wire yang selalu digunakan adalah copper wire copper yang diperbuat daripada timah. Okey, wire ini wire yang selalu digunakan adalah copper wire. Tetapi ada juga 2 wire yang selalu digunakan juga, iaitu wire gold dan juga clip. Okey, ketiga-tiga wire ini adalah sangat digunakan untuk semua jenis package dan produk yang dihasilkan. Baiklah, proses yang seterusnya adalah proses pengkapsulan. Pengkapsulan atau dikenali sebagai proses molding. Proses pengkapsulan ini adalah untuk melindungi produk ataupun package daripada terkena habuk ataupun kotoran semasa pembuatan produk, pemasangan die, penyambungan wire, semua itu tidak dilindungi ataupun tak ada protection di dalam produk tersebut. Jadi proses pengkapsulan ini ataupun molding perlu dilakukan untuk melindungi die dan wire di dalam device tersebut. Jadinya proses molding ini menggunakan bahan atau dikenali sebagai compound. Compound ini adalah satu bahan yang diperbuat daripada arang batu yang sangat keras, dan sebelum membuat proses tersebut, kita akan mencairkan terlebih dahulu batu arang tersebut agar dia menjadi cair untuk diletakkan dalam device tersebut, di atas device tersebut. Jadi dia akan mempunyai pengacuan dia di atas device tersebut. Jadi kita akan masukkan frame tersebut di dalam mesin dan bahan compound yang tadi, dan dia akan cair mengikut acuan yang diletakkan. Jadinya ia akan menutup segala device dengan molding tersebut. Okey, proses seterusnya adalah penyaduran, iaitu plating. Proses penyaduran plating ini adalah sangat penting sebab proses ini adalah untuk menguatkan lagi device tersebut dan memprotekkan lagi, melindungi lagi device tersebut menjadi satu device yang lebih kuat dan berkualiti tinggi. Baiklah, untuk proses plating ini, iaitu proses penyaduran, proses ini tidak dilakukan di Emco ataupun di kilang, tetapi proses ini akan dilaksanakan dan dihantar ke Melaka. Tempat tersebut terdapat di Melaka. Proses ini perlu dilakukan di luar kawasan ataupun di luar tempat yang tidak tertutup dan terbuka. Proses ini perlu dilakukan di luar kawasan yang terbuka kepada udara. Okey, kemudian selepas proses plating yang kita hantar ke Melaka, produk itu akan dihantar semula kepada Emco untuk proses seterusnya, iaitu proses pengujian produk. Baiklah, untuk proses pengujian produk ini kita akan menguji produk tersebut, tapi dalam masa yang sama kita akan memotong juga produk tersebut. Sebagai contoh, kita telah menerima produk ataupun package
yang telah dihantar kepada Melaka untuk proses plating dan dihantar semula ke MCO. Kemudian kita akan bawa produk itu ke proses pengujian, dan kemudian di dalam satu mesin pengujian tersebut dia akan memotong sekali produk tersebut. Pada mulanya dia akan memotong, kemudian dia akan menguji setiap satu device mengikut turutan. Untuk sebagai contoh, satu pengujian. Jadi device tersebut akan diuji sebanyak kali untuk memastikan produk tersebut berkualiti tinggi dan berfungsi dengan baik. Jadi satu mesin untuk pengujian terdapat banyak proses di dalamnya. First, memotong. Kedua, pengujian. Ketiga, satu mesin pengujian akan ditandakan. Sebagai contoh, produk ini kita akan uji. Selepas itu sebelum ujian kita akan memotong dahulu. Selepas memotong kita akan menguji dengan banyak kali supaya produk itu boleh digunakan dan berfungsi dengan baik. Kemudian selepas diuji, kita akan masukkan ke dalam reel ataupun package ataupun packaging. Kita akan bungkuskan dia, tetapi sebelum bungkus kita akan menandakan dengan nama produk tersebut. Kita akan menandakan produk tersebut menggunakan laser yang berada di dalam mesin itu juga. Jadi selepas kita markingkan dia, kita tandakan dia, kita akan tipkan produk tersebut dan kemudian masuk ke dalam reel yang berbentuk bulatan untuk dihantar kepada pelanggan. Okey, kemudian selepas penandaan, marking, kemudian pemeriksaan, dan selepas itu pembungkusan, iaitu packing. Dan proses yang terakhir adalah proses pemeriksaan kualiti produk dan pengeksportan. Kemudian kita akan hantar selepas kita packingkan dia, kita akan hantar dan eksport kepada pelanggan. Okey. Baiklah, untuk produk semikonduktor terdapat barang elektronik yang mempunyai produk semikonduktor. Sebagai contoh, saya memberi contoh televisyen dalam komputer riba dan juga telefon bimbit. Okey, ketiga-tiga produk ini selalu kita gunakan dalam kehidupan seharian. Jadi di dalam barangan tersebut terdapat semikonduktor yang dihasilkan. Okey. Baiklah, untuk slide yang seterusnya, apa yang syarikat MCO hasilkan? Okey, syarikat MCO menghasilkan mengeluarkan dan menghasilkan produk elektronik seperti klip dan semikonduktor. Kemudian yang kedua, membuat proses pembungkusan, pengujian, power dan lead frame. Kemudian semikonduktor di dalam barangan elektronik seperti komputer riba, telefon, TV dan sebagainya. Kemudian memastikan produk yang dihasilkan berkualiti tinggi dan sentiasa meningkatkan hasil jualan. Baiklah, pada slide seterusnya, ini adalah senarai tugasan yang saya telah lakukan sepanjang saya menjalani latihan industri. Yang pertama adalah saya telah membuat inspection ataupun pemeriksaan pada device untuk melihat sama ada device tersebut mempunyai defect ataupun tidak. Kemudian yang kedua, saya telah membuat pengujian secara manual untuk device. Untuk gambar yang kedua, saya telah membuat pengujian secara manual untuk mengenal pasti device tersebut sama ada berfungsi dengan baik ataupun tidak baik. Okay. Untuk gambar yang ketiga, saya telah membuat menyusun dan mengasingkan film di dalam kotak XDLF
untuk dihantar ke proses plating. Yang keempat, saya telah membuat pengujian secara manual kepada keranti ataupun device tersebut. Baiklah, untuk projek utama, saya telah ditugaskan untuk menjaga satu mesin dan membuat satu proses. Okey, projek utama ini saya sendiri telah meminta kepada penyelidik saya untuk menjalankan satu projek utama, dan beliau telah memberikan saya projek ini, dan saya telah membuat projek ini atas usaha saya sendiri. Jadi ini adalah gambar sebagai bukti bahawa saya menjalankan projek utama ini di dalam production line. Okay. Puan, saya ingin memberitahu bahawa di dalam production line kita perlu memakai satu baju, iaitu baju smoke yang dipanggil sebagai baju smoke, dan juga jumpsuit. Okey, dua pakaian ini adalah sangat penting untuk kita memasuki production line, kerana kita tidak boleh memakai baju seperti baju biasa untuk masuk ke dalam production line, disebabkan kita tidak mahu produk-produk ataupun package yang dijalankan di dalam production line tersebut terkena habuk ataupun benda-benda kotor yang terdapat di pakaian kita. Jadi syarikat Amco telah memberikan satu peraturan di mana semua pekerja ataupun staff ataupun semua orang yang ingin memasuki production line diminta untuk memakai baju smoke tersebut untuk menghindarkan diri untuk melindungi produk dan package tersebut daripada terkena habuk pada pakaian kita. Jadi saya telah diberi satu baju yang dipanggil smoke untuk dipakai semasa saya menjalani latihan industri di sana. Jadi untuk projek utama yang saya dapat, saya telah ditugaskan untuk menjaga satu mesin dan membuat satu proses, iaitu proses pembersihan ataupun dikenali sebagai proses honing. Okey, pada gambar yang pertama, saya telah ditugaskan untuk menjaga dan membuat satu proses pembersihan, iaitu honing, menggunakan mesin yang dipanggil sebagai vacuum reflow. Okey, untuk proses ini proses ini telah dijalankan oleh mesin sepenuhnya. Jadi saya ditugaskan untuk memerhati dan merekod segala apa yang mesin itu telah lakukan. Sebagai contoh, mesin ini tujuannya adalah untuk menyedut udara yang masih berada di dalam device, yang masih berada di dalam peranti tersebut. Kita tidak mahu device tersebut mempunyai satu udara pun sikit, walaupun sikit kita tidak mahu produk tersebut tidak boleh digunakan dan tidak berfungsi dengan baik. Jadi proses ini adalah sangat penting untuk pembersihan udara, untuk pembersihan. Okey, untuk proses-proses sebelumnya, ia akan mempunyai produk tersebut akan mempunyai udara di dalam device tersebut. Jadi kita tidak mahu udara tersebut menjadikan produk tersebut tidak berfungsi dengan baik. Jadi proses ini untuk menyedut balik udara tersebut agar produk tersebut tidak mempunyai sikit udara, walaupun sikit tapi masih okey. Jadi saya telah ditugaskan untuk menjaga dan membuat satu proses ini menggunakan mesin yang dipanggil sebagai vacuum reflow. Okey, untuk gambar yang kedua pula, saya setelah proses honing itu dilakukan, produk tersebut perlu diletakkan di dalam satu peti yang disediakan. Untuk gambar yang kedua tu, saya telah meletakkan
frame tersebut di dalam satu peti. Selepas proses honing, proses pembersihan yang saya telah lakukan sebelum ini, saya telah meletakkan frame tersebut di dalam magazin. Magazin tu adalah satu kotak yang segi 4 tepat. Frame itu akan dimasukkan ke dalam magazin tersebut, dan magazin tersebut saya letakkan di dalam peti tersebut. Okey, kemudian untuk gambar yang ketiga, saya membuat proses pemeriksaan, iaitu dipanggil sebagai inspection dengan mengenal pasti sama ada device tersebut mempunyai kerosakan ataupun tidak. Okey, untuk gambar yang ketiga, saya telah melakukan pemeriksaan pada device ataupun inspection pada device untuk mengenal pasti sama ada produk tersebut mempunyai defect ataupun tidak. Sebagai contoh, defect yang saya selalu nampak di dalam device adalah defect solder ball, no die, no clip ataupun no gate. Kebiasaannya defect-defect tersebut selalu berada di dalam device. Jadi untuk mengelakkan device tersebut tidak berfungsi dengan baik, kita perlu membuat proses pembersihan ini untuk memastikan sama ada produk tersebut boleh berfungsi ataupun tidak. Okey, baiklah. Untuk slide yang seterusnya, sepanjang saya menjalani latihan industri di syarikat Amco Teknologi Malaysia Sdn Bhd, apa yang saya pelajari adalah yang pertama, mengetahui jenis kerosakan dan kecacatan semasa pemeriksaan selepas menjalankan proses pembersihan. Yang kedua, mengetahui cara untuk mengawal mesin yang digunakan. Yang ketiga, dapat mengasingkan jenis peranti mengikut family name dan key number. Yang keempat, dapat mengetahui dan mempelajari cara untuk melakukan proses pembersihan molding. Okey, ini adalah apa yang saya pelajari sepanjang saya membuat projek utama. Baiklah, untuk slide yang seterusnya, saya akan menceritakan tentang masalah dan kaedah penyelesaian semasa saya menjalani projek utama. Okey, masalah yang saya alami semasa membuat projek utama adalah masalah dia, yang pertama, frame yang telah dimasukkan untuk proses pembersihan, iaitu vacuum reflow, tidak mengikut rodaan dan tersekat di bahagian tepi. Semasa saya membuat proses vacuum reflow tersebut, frame tersebut sepatutnya mengikut rodaan dan mengikut rodaan yang disediakan, tetapi frame tersebut telah lari daripada rodaan tersebut dan dia tersekat di tepi rodaan tersebut. Jadi itu adalah satu masalah. Jadi kaedah penyelesaiannya, saya telah mematikan mesin ataupun saya telah holdkan mesin tersebut dahulu, dan kemudian saya membetulkan frame tersebut supaya frame tersebut boleh berjalan mengikut rodaan yang disediakan. Itu adalah masalah semasa saya membuat projek utama saya. Baiklah, untuk cadangan dan komen yang saya boleh berikan kepada syarikat, seharusnya memberikan tunjuk ajar kepada pelajar dan mengajar untuk membuat sesuatu tugasan dengan cara yang betul. Mereka tidak sepatutnya menjadikan pelajar sebagai budak suruhan untuk kepentingan peribadi. Sebagai contoh, saya selalu diberikan tugasan untuk saya selalu disuruh untuk membuat sesuatu tugasan tersebut. Sebagai contoh, untuk menyiapkan report seorang pekerja, untuk menyiapkan report seorang pekerja. Jadi itu adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan kepada pelajar praktikal, kerana mereka datang praktikal untuk mempelajari, bukannya untuk disuruh. Okey, jadi untuk cadangan dan komen untuk pelajar pula, pelajar seharusnya bertanyakan tentang kerja yang perlu dibuat.
dan tidak hanya mendiamkan diri sekiranya pekerja-pekerja tidak memberikan tugasan. Pelajar juga perlu mengikuti segala arahan yang diberikan dan sentiasa menyelesaikan pada waktu yang ditetapkan. Baiklah, untuk slide yang terakhir iaitu kesimpulan dan cabaran. Saya akan memberikan cabaran saya semasa saya menjalani latihan industri. Cabaran saya semasa menjalani latihan industri, saya selalu diarahkan untuk melakukan sesuatu kerja ataupun menyiapkan sesuatu tugasan pekerja tersebut. Sebagai contoh, pekerja tersebut menyuruh saya untuk menyiapkan report beliau kerana pada tarikh itu adalah tarikh untuk mereka submit report kepada manager mereka. Tetapi saya telah ditugaskan untuk menyiapkan report tersebut. Jadinya itu tidak sepatutnya diberikan kepada tugas itu tidak sepatutnya diberikan kepada saya untuk menyiapkan kerja beliau. Jadi itu adalah cabaran saya. Baiklah, untuk kesimpulan, yang pertama, saya dapat membina tahap keyakinan diri semasa saya membuat sesuatu tugasan yang telah ditugaskan. Yang kedua, semangat kerja dalam membuat sesuatu tugasan dan perhubungan yang baik dengan kaki tangan yang lain. Yang ketiga, saya boleh memperluaskan pengetahuan teori dan teknikal. Yang keempat, pendedahan latihan industri boleh memberikan saya persekitaran kerja yang sebenar. Dan yang kelima, menilai kebolehan dan dalam setiap tugasan sebagai persediaan keadaan pekerjaan selepas tamat pengajian di Politeknik. Jadi, ini adalah kesimpulan saya sepanjang saya mempelajari di syarikat Anchor Teknologi Malaysia Sdn Bhd. Jadinya saya harap selepas saya menghabiskan latihan industri, saya dapat mempelajari sesuatu dan dapat mempraktikkan apa yang saya belajar di syarikat tersebut semasa saya bekerja nanti. Jadi itu saja daripada saya. Saya Nur Farida Triana binti Muhammad Rizal ingin memohon kepada Puan sekiranya tersalah cakap ataupun tersilap kata. Jadi saya juga ingin memberi ucapan pada Puan selamat menjalani ibadah puasa dan selamat menjalani bulan puasa yang penuh barakah ini. Jadi itu saja daripada saya, Nur Farida Triana binti Muhammad Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.